Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ingin terangkan kepada anda semua kongruen. Lagi satu sifat baru dalam KSSM yang tak ada dalam KBSM sebelum ini. Kongruen tu apa? Kongruen ni satu bahasa yang lebih sophisticated sikit untuk menunjukkan sesuatu adalah sama. Tapi dia lebih kurang macam clone. Tapi clone ni digunakan untuk benda hidup. Manusia clone, kambing clone. Tapi benda yang bukan hidup tak sesuai dipanggil clone, dipanggil kongruen. Dulu kalau tengok soalan yang dibagi dua bentuk segitiga sebagai contoh, soalan dia adakah segitiga ini sama atau tidak? Tak, dia tak guna bahasa tu, dia guna adakah dua segitiga ini kongruen atau tidak? Maka kita perlu lihat banyak sisi-sisi. Sebagai contoh dalam ni, sebelah kiri ni 130, maka yang bawah ni ialah 50 darjah. Segitiga sebelah kanan ada 100, ada 50. Maka kat sini 30 darjah. Tapi sama ke? Kadang-kadang bentuk-bentuk ni bertukar tempat, diterbalikkan. Kadang-kadang cikgu pun keliru. Jadi ada cara untuk baca dia. Lihat cara ia dieja. PQR, XYZ. Tertib adalah sama. Maksudnya P ni adalah sama dengan X. Q bersamaan dengan Y. Dan R adalah sama dengan Z. Kalau cikgu nak periksa sisi PQ, so PQ terletak pada dua huruf ni, maka ia adalah sama dengan XY. So cikgu tengok XY, samalah. Faham? Macam mana pula kalau sudut? Contoh, kalau cikgu nak periksa PQR, sudut dekat Q, cikgu boleh katakan sudut yang dekat tengah-tengah Q adalah sama dengan ke tengah-tengah Y sini. Sama dengan 100. Sama! Contoh sudut lain, sudut 30 darjah ni. Sama ke dengan huruf kat sini? Nampak sama 30 tapi sama ke? Kita tengok sudut P. Sudut P sama tak dengan sini? Sama! Jadi kita sedang melihat dua objek yang sama. Kongruen. Namun sekarang kita ada cara baru untuk tentukan sesuatu itu kongruen atau tidak. Nampak macam menyusahkan tetapi sebenarnya agak memudahkan juga. Dia cuma perlu memenuhi salah satu daripada 6 sifat yang tersenarai dalam buku teks muka surat 128. Dibagi 6 sifat kongruen. La haula wala quwwata illa billah. Beberapa perkara yang perlu anda tahu sebelum baca jadual ini. Yang pertama sekali, singkatan-singkatan yang digunakan adalah bahasa English. Untuk sisi dipanggil side, S. Sudut, angle, A. Kita guna bahasa English, jadi abaikanlah bahasa Melayu sementara waktu. Lukisan perlu ikut susunan sifat. Tak apa, nanti kita tengok apa maksud tu. Label mesti ikut arah jam ataupun lawan jam. Seterusnya jawapan ayat. Jawapan ayat maksud cikgu macam ni ya. Ini adalah jawapan ayat. Manakala tadi cikgu ada cakap pasal lukisan kan? Lukisan maksudnya yang dekat sini. So ada perbezaan ya antara lukisan dengan ayat. Untuk jawapan ayat dia bebas susunan. Lukisan saja yang mesti ikut sifat. Tak faham? Tak apa, jom kita jelaskan satu persatu, insyaAllah memudahkan. Okey, yang pertama sekali, sifat sisi. Kejap cikgu, kejap. Kenapa? Kan ada 6 ni kan, kena hafal ke? Tak payah hafal. Ya ke? Tapi macam mana nak tahu yang mana satu? Dia tak ada susah pun. Ni kefahaman yang penting. Kalau lah nak hafal sikit, nak belagak dengan kawan, boleh je lah. Tapi nak tengok ke? No. Okey. Sini. Dalam Add Maths, cikgu ada ajar satu sifat iaitu pasangan. Pasangan? Ya, pasangan mestilah berlainan jantina. Contohnya laki dengan perempuan. Dalam segitiga pun ada jantina juga. Contohnya sudut ataupun angle. Cikgu tulis A besar. Pasangan dia terletak bertentangan dengan dia. Diwakili oleh huruf kecil. Itu dalam Add Maths. Dan kalau pasangan wujud, maksud cikgu wujud, sini 60 darjah dan bawah sini 8 cm, dua-dua nilai hadir, maka dalam Add Maths cikgu cakap lah, mereka akan melakukan dosa. Astaghfirullahaladzim. Ya, sebelum tu. Kalau sudut tidak diberikan, tetapi yang panjang luar diberikan, maka ini dipanggil sebagai pasangan tak wujud. Kalau tak wujud, basically mereka adalah orang bujang. Cikgu akan mula cerita tentang single. Orang bujang. Ni semua single. Sisi ke atas ni, dia tak ada pasangan dia. Nampak tu? Tak ada sudut. Bapak sedih. Maka ini adalah kategori sisi. Side. Ada situasi bujang yang lain. Iaitu salah satu sisi bertukar kepada bentuk lain. Sebagai contoh. Masih bujang tak? Ya, masih bujang. Sebab tak ada pasangan. Maksud cikgu tak ada pasangan sebab tak ada sudut dekat situ. Dia ada pasangan. Ini pun bujang. Maka ini adalah bentuk. Kita mesti baca ikut arah jam ataupun lawan jam. Sisi, side, angle dengan side. Side, angle dengan side. Okey, ada lagi bujang? Ada. Salah satu sisi tukar tempat jadi sudut. Seperti berikut. Masih lagi bujang kan? Ya, betul, bujang. Dan cara kita baca, nampak gayanya arah jam dan lawan jam adalah sama, iaitu angle, side, angle. Angle, side, angle. Itu dah 3 lah.
Yang keempat, sambungan kepada bentuk yang ketiga tadi, sisi ni pun boleh bertukar tempat menjadi sudut dekat sana. Seperti berikut. Masih lagi bujang kan sebab tak ada pasangan. Angle, angle, angle. So ini adalah bentuk AAA. Angle, angle, angle. Lepas ada 4 bujang ni, barulah kita mula nampak berpasangan. Berpasangan? Rupa dia macam mana? Salah satu pasangan wujud, contohnya angle ini ada dan sisi pun ada. Maka pasangan wujud akan berlaku dosa. Dosa tu lain cerita, itu untuk add match. Tapi kat sini, satu pasangan wujud kan? Bila satu pasangan wujud, maka ada lagi satu je pilihan. Sama ada sisi lagi satu wujud. Kalau sisi wujud, maka cara kita akan tulis, bukan Arajang atau lawan jam, dia ada cara dia pula kali ni. Sebab kalau cikgu eja macam ni, dia jadi mencarut. Tak nak tulis. Maka kita akan baca dia terbalik. SSA. Dan yang terakhir sekali, pasangan juga ada angle dengan other side. Cuma lagi satu kemungkinan dia ialah bukan sisi macam atas tadi, tetapi salah satunya ada sudut. Cikgu sebelah kiri atau kanan? Tak kisah sebab nanti kita akan baca dia ikut arah jam atau lawan jam kan? Kecuali yang tadilah. Yang tak sorry. So macam mana nak baca ni? Okay, kita akan eja dia AAS. Cikgu boleh ke eja dia terbalik jadi SAA? SAA? Actually dalam situasi-situasi seperti ini, kita akan utamakan yang besar. Tak faham. Antara sisi dengan sudut. Biasanya siapa yang bernilai besar-besar, berpuluh-puluh, beratus-ratus? Sudut. Sudut ialah angle. Maka kita akan utamakan A kat depan. Alright. So, cikgu dah berjaya senaraikan ke semua 6 tanpa tengok gambar rajah kat sini lah. LOL. Tetapi antara 6 ni, 2 ada satu masalah. Bentuk yang ni dan bentuk yang ni. Kenapa pula? 2 bentuk ni mempunyai sifat yang bahaya sebab dia boleh dikembangkan ataupun ditukarkan. Dalam ADMATS dipanggil sebagai case ambiguity. Ambiguity maksudnya kita boleh tukarkan bentuk dia menyebabkan luasnya berbeza. Sebagai demonstrasi, sepatutnya kongruen ni dia adalah klon kan, tapi klon benda yang tak hidup. Kalau sudut-sudut semua sama seperti yang atas ini, cikgu boleh saja kembangkan dia seperti sebuah belon. Maksudnya, cikgu ambil ni dan cikgu kembangkan dia. Tahukah anda, bila cikgu kembangkan dia, sudut tak berubah. Sudut tak berubah. Yang berubah apa? Panjang. Panjang berubah. Bila panjang berubah, maka dia dah tak samalah dengan yang asal. Yang asal kecil. Yang kedua besar. Maka ini adalah bentuk yang berbeza. Dia tak kongruen lagi lah. Oleh kerana itu, 2 segitiga yang cikgu labelkan ni, dengan SSA, perlu dinyatakan sifat luasnya mesti sama. Yang lain tak payah sebut luas mesti sama sebab confirm sama. Siapa yang ambil ADMATS? Dia akan tahu bentuk ni adalah salah satu case ambiguity. Seperti berikut. Cuma cikgu kena ubah sedikit. Ini adalah pasangan pertama yang cikgu buat. Lagi satu adalah sisi. So sisi cikgu buat kat sebelah atas ni. Dalam ADMATS, bentuk ni sangat popular. Dia adalah case ambiguity. Katalah dekat sini adalah 8, sini 15 dan sudut 30 darjah. Maka case ambiguity, cikgu ada video tentang case ambiguity ni, kita boleh ubahkan sisi 8 ni, ubah tempat tapi masih 8. Iaitu terletak dekat sini. Dia masih lagi 8, 15 masih sama, sudut masih sama, tetapi luas dia sudah menjadi berbeza. Maka dia bukan kongruen. Macam mana ni boleh membantu kita dalam menjawab soalan exam cikgu? Soalan bagus. Jom tengok soalan dalam buku teks. Raja di bawah menunjukkan 2 segitiga PQR XYZ. Diberi kedua-dua segitiga PQR XYZ kongruen. Okey, mereka adalah sama. PQ XY. Dia dah labelkan yang pertama. So cikgu labelkan point dan XY. Point. Nyatakan ciri-ciri lain yang terlibat jika setiap berikut digunakan, iaitu sisi, sudut sisi, side, angle dengan side. Ingat, dalam lukisan kita mesti ikut arah jam atau lawan jam. Dia dah bagi yang pertama dekat atas, maka kita perlu labelkan ikut arah jam. Contoh SAS, sudut dan side. Perasan? Cikgu telah ikut arah jam. Cikgu boleh ke lawan jam? Boleh. Kalau lawan jam, rupa dia jadi, ini yang pertama tadi kan? PQR, cikgu baca lawan jam. So jadi macam ni. Sudut dan juga sisi. Kalau kita pilih jawapan yang pertama ni, maka perlu direplikasikan dekat sebelah kanan juga. So agak keliru untuk setengah pelajar. Seperti, dekat mana sudut Q cikgu? Dekat sebelah kanan ni. Tengok dekat lukisan. Q dekat tengah-tengah. Y dekat tengah-tengah. Jadi sudutnya dekat sini. Panjang yang terakhir kita labelkan ialah QR. Betul? QR adalah 2 huruf yang terakhir ini. Maka 2 huruf terakhir sini, YZ. Itulah label sisi yang seterusnya. Cikgu buat double stroke. Mudah sikit untuk kita faham. Maka untuk jawab soalan A, yang pertama ialah ni. Side yang pertama. PQ sama dengan XY. Koma. Untuk angle pula, yang ni PQR. Akan jadi sama dengan siapa dekat sebelah kanan? Sudut XYZ. Koma. Sisi pula yang terakhir sekali, QR sama dengan
YZ. Ini adalah jawapan cikgu dalam bentuk ayat. Dan ayat ni, penting tak susunan dia? Tidak penting. Tak heranlah kalau anda tengok skema jawapan, dia tulis ni terbalik. Ya ke? Ya. Cuba tengok jawapan pertama kita A. Kita punya PQRXYZ adalah dekat sini. Dia tulis kat belakang. Lepas tu QRYZ yang kedua ni, dia tulis kat depan. Dia tukar tempat. Sebab ayat tak kisah. Cikgu, kenapa ada dua jawapan yang atas ni? Yang atas tu kalau dia buat ikut arah lawan jam. Ya ke? Nak tengok? Okey, jom. Cikgu padam ni. So, cikgu lukiskan ni dekat atas lukisan ni supaya ada satu je gambar raja. Bila cikgu dah lukis dekat gambar raja, sisi sudut sisi, maka cikgu perlu replikasikan dia dekat sebelah kanan. PQ adalah sama dengan PQ yang pertama ialah XY. So, itu adalah dash yang pertama. Sudut kita dekat P. Maka P adalah sama dengan X. Sudut dekat sini. Ikut tertib huruf ya. Lagi mudah. Kemudian diikuti oleh PR double stroke. Tanda dua. Kat mana PR? Tengok gambar raja, tengok huruf. PR ialah XZ. Bagus. So sekarang kita boleh labelkan. PC yang pertama ialah yang tu. Cikgu sahaja tulis balik. PQ sama dengan XY. Koma. Untuk angle. Angle sebelah kiri ialah QPR. Sebelah kanan sudut YXZ. Yang tu yang cikgu labelkan. Yang terakhir sekali ialah CC. CC double stroke kita sebelah kiri ialah PR dan sebelah kanan ialah XZ. Cuba tengok jawapan kita. Dalam buku teks dia tulis dah agak dah. Dia tulis balik. Kenapa? Sebab dia tak kisah. Dia macam cuba letak sudut dekat sebelah belakang. Cuba tengok. PRXZ. Itu dia tulis depan. Dan sudut QPR. QPR sama dengan YXZ. YXZ. Alhamdulillah. Cuba anda buat soalan yang kedua ni. Sisi sudut. Dan ingat, dia boleh ikut arah jam atau lawan jam. Jadi kena hati-hatilah. Dengan jawapan mungkin ada beberapa variasi. Sisi, side, angle. Sekian. Terima kasih. Sisi, side, arah jam sebagai contoh. Boleh jadi macam ni dan macam ni. Side, angle. Side,